Assalamualaikum dan selamat petang. Saya Faris Daniel dan ini adalah program Cerita di Sebalik Berita. Hari ini bermulanya mesyuarat kedua penggal kelima Parlimen ke-14 yang akan berlangsung selama 3 minggu sehingga 4 Ogos depan. Dan mesyuarat Dewan Rakyat kali ini merupakan antara sidang Parlimen yang paling ditunggu-tunggu kerana banyak tumpuan yang boleh diberikan ketika isu kos sara hidup dan harga barangan yang semakin mahal menjadi isu utama rakyat hari ini. Malah sebanyak 13 rang undang-undang RUU dijadual dibentangkan dengan tumpuan pastinya terarah kepada RUU Perlembagaan Kurungan Pindaan nombor 3 2022 dan mengenai peruntukan larangan ahli parlimen bertukar parti. Dan sejak pagi tadi kami di Astro Awani seperti kebiasaannya membawakan laporan secara langsung dan disusuli penganalisis politik serta pakar-pakar tertentu bagi berbincang lebih lanjut mengenai isu-isu yang dibangkitkan di Parlimen hari ini. Dan untuk jam ini pula saya ingin bersama dengan wartawan Astro Awani Hasimi Muhammad yang terus menyediakan laporan dan topik-topik hangat yang dibangkitkan di dalam mesyuarat Parlimen hari ini. Hasimi, bagi yang mungkin terlepas untuk mengikuti sesi Parlimen yang berlangsung sejak pagi tadi, apa yang boleh di-recap ataupun rangkuman yang boleh dibawakan untuk hari pertama sidang Dewan Rakyat tadi? Baik, terima kasih Faris. Di studio sebenarnya selain saya juga rakan setugas Firdaus Azil juga ditugaskan untuk kita membuat liputan untuk sesi Parlimen kali ini. Untuk hari pertama ini persidangan dijangka masih lagi bersidang ketika ini dan dijadualkan sehingga pukul 8 malam ini sebelum ditangguhkan untuk sesi 10 pagi esok. Namun seperti mana dimaklumkan oleh Faris sebenarnya tadi, khususnya kita melihat kepada isu-isu kenaikan harga barang, inflasi dan sebagainya, pastinya untuk sidang Parlimen kali ini ia akan menjadi tumpuan yang hangat bukan sahaja dalam kalangan ahli Parlimen yang akan berbahas, juga kita melihat kepada ahli-ahli politik, politikus itu sendiri, pemerhati politik dan juga rakyat akan melihat kepada mekanisme dan juga apa usaha yang dilakukan oleh kerajaan untuk mengatasi isu-isu tersebut. Namun untuk jam ini, kalau kita boleh maklumkan juga ketika ini masih lagi berlangsung ketika ini adalah pergulungan untuk rang undang-undang perhutanan negara bacaan kali kedua oleh Menteri Datuk Seri Taqiyuddin Hassan yang mana ia berada di nombor kedua aturan urusan mesyuarat dan usul-usul selepas aturan memilih timbalan yang dipertua. Dan kita akan melihat kepada usul ataupun ran undang-undang kedua yang akan dibentangkan oleh Menteri Dalam Negeri selepas ini, iaitu melibatkan Agensi Kawalan Sempadan Malaysia Pembubaran 2021. Itu yang akan kita jangkakan sehinggalah pukul 8 malam ini. Namun seperti mana ditanya oleh Faris apa yang mungkin mencuri tumpuan untuk jam ini, kita boleh rumuskan pastinya selain pada kita melihat kepada kos sara hidup yang telah pun diberikan atau dimaklumkan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob hari ini, kita melihat juga perkara yang menjadi tumpuan pastinya adalah mengenai kekecohan yang berlaku di Dewan Rakyat hari ini. Pastinya kalau ada sidang Dewan Rakyat ini tidak boleh lari daripada isu-isu kehangatan kekecohan ini, bukan berpunca daripada masalah apa, tapi ia dibangkitkan mengenai keluh kesah ataupun isu-isu yang tidak puas hati. Untuk hari ini adalah melibatkan daripada rasa tidak puas hati mengenai usul berhubung tuntutan waris Sultan Sulu ke atas Sabah ditolak oleh 3 kali sebenarnya oleh Dewan Rakyat yang telah pun dikemukakan oleh ahli Parlimen Kota Beluk Isna Raisa Munirah yang mana ditolak. Namun penolakan itu membangkitkan rasa kurang senang daripada ahli Parlimen Kota Beluk itu, deretan dan susulannya sehinggalah kepada kita melihat kepada rang undang-undang Akta Perhutanan itu dibaca oleh Datuk Seri Taqiyuddin, menyebabkan ia dipertikaikan kenapa usul-usul tersebut yang seperti dikemukakan oleh ahli Parlimen Kota Beluk itu sebanyak 3 kali ditolak, sedangkan ia melibatkan kedaulatan negara khususnya di Sabah itu, berbanding dengan RUU Akta Perhutanan itu. Jadi perkara itu kalau kita lihat kepada perkecohan itu, sepanjang kita membuat liputan itu dijangka tempohnya lebih sebenarnya 30 minit berlanjutan sehinggalah memaksa kepada satu keputusan dibuat oleh Dewan Rakyat yang memaksa Isna Raisah itu diarah untuk keluar Dewan Rakyat
dan digantung selama 2 hari daripada menghadiri sidang parlimen tersebut. Namun perkara ini sebenarnya membangkitkan kemarahan ataupun bantahan dari pihak Blok Pembangkang itu sendiri terhadap keputusan yang dibuat oleh Dewan Rakyat menggantung persidangan kepada ahli parlimen Kota Belud itu, sehinggalah kita melihat kepada usaha-usaha ataupun kritikan yang telah pun disuarakan oleh Istana Rakyat itu sendiri untuk tidak berhenti untuk mengusulkan usul tersebut, walaupun ketika ini telah pun memasuki kali ketiga dan beliau akan mengemukakan usul tersebut walaupun untuk keempat kalinya. Jadi kita dengarkan sedikit ringkasan daripada kekecohan yang berlaku pada sidang Dewan Rakyat pada sebelah tengah hari tadi. Pasal kedaulatan Sabah, Ini pasal kedaulatan negara. Apabila orang Sabah mau tunggu, aktiviti berkaitan tidak pandai selesai isu ini. melalui Beratus tahun sudah. 313 yang terpakai di Semenanjung Malaysia dan wilayah persekutuan. Tolonglah speaker, stop ini Sejajar apa ini? dengan perkembangan sektor perhutanan, Akta Tuan Speaker. 313 telah dipinda Tuan Speaker. buat kali pertama pada Standing tahun order. 1993 Tuan Speaker. bagi Speaker, standing membendung order. kegiatan 18.1, pencerobohan Tuan hutan Speaker. Sabah lebih penting. serta 18.1, pengambilan Tuan Speaker. hasil Tuan hutan Speaker. tanpa kebenaran yang serius pada akhir tahun Tuan Speaker, 1980-an 18.1. Standing dan order. awal tahun 1990-an. Tuan Speaker. Kota Belud. Secara amnya, Stop. pindaan yang Standing order, Tuan dilaksanakan Speaker. Stoplah. pada Tuan tahun Speaker. 1993 Tuan Speaker. melibatkan Saudara, penalti kita dan bincang hukuman Mana yang lagi Minta jap. Ahli yang berhormat, saya dengar daripada belakang pun saya dengar tadi perbahasan ini. Oleh kerana arahannya untuk menteri menundurkan perbahasan, oleh kerana Kota Belud, saya bagi amaran. Kota Belud, you sit down, dan kalau tidak saya akan teruskan dengan warning dan meminta Kota Belud untuk keluar dewan. Saya minta Saya tidak mau duduk sebab sekali. ini Tuan lagi Speaker, penting. Tuan Ini Speaker. soal Kota Belud, saya bagi warning dua. Tak. Kota Belud. hutan pun soal rakyat, soal negara. Speaker ada standing order, kena dengar dululah. Come on lah. Takkan tak faham undang-undang. Tuan Speaker, ini soal Ini undang-undang kedaulatan lah. negara. Keputusan telah dibuat. Saya minta bentara jalankan tugas. Saya meminta mengarahkan supaya Kota Belud dibawa keluar. 2 hari. Baik, dan juga Hasimi, kita masih lagi menunggu sidang media daripada pasukan jihad tangani inflasi yang mungkin Tan Sri Anwar Musa mungkin ada mengeluarkan sebarang kenyataan berkaitan dengan inflasi dan juga kos barangan yang semakin meningkat ketika ini sejak 3 minggu ia ditubuhkan, dan itu mungkin kita akan nantikan selepas ini. Dan saya juga, Hasimi, tertarik juga untuk menyentuh mengenai apa sebenarnya hala tuju pengurusan banjir bagi meningkatkan daya tahan dan kesediaan negara untuk menghadapi impak perubahan iklim global ketika ini. Mungkin ada sebarang kenyataan yang dikongsikan oleh Menteri Alam Sekitar dan Air sewaktu tadi. Okey. Baik Faris, betul, antara isu yang dibangkitkan juga mengenai isu banjir khususnya yang berlaku di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur ini juga, dan juga isu terbaru adalah berkaitan dengan banjir dan juga kepala air di Baling Kedah baru-baru ini, dan ia telah pun dimaklumkan oleh Menteri KASA sendiri, Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man, antara mekanisme yang telah pun dilakukan oleh kerajaan termasuklah intervensi untuk mengelakkan misalnya kejadian sama seperti banjir dan kepala air di Baling baru-baru ini, yang mana kerajaan telah pun meluluskan sekurang-kurangnya 6 projek untuk mengelakkan daripada kejadian sama berulang, di mana dimaklumkan oleh Tuan Ibrahim bahawa kajian awal daripada pihak KASAR mendapati bahawa kemungkinan kejadian banjir dan kepala air yang berlaku di daerah Baling baru-baru ini berpunca salah satunya pada takungan kolam yang pecah. Jadi perkara-perkara itu telah pun disedang dan diteliti oleh pihak KASAR, termasuk usaha untuk memastikan bahawa kejadian sama itu tidak berulang, yang mana telah pun dimaklumkan tadi oleh Tuan Ibrahim bahawa antara langkah yang telah pun diambil termasuk adalah membabitkan pembinaan rancangan terbantaran banjir
fasa 1 dan 2 di Balin dengan peruntukan RM175 juta. Selain juga memaklumkan 2 struktur sabur akan dibina selain kerja-kerja mendalamkan sungai serta pembaikan jambatan dengan peruntukan masing-masing sebanyak 20 juta dan 6 juta ringgit. Itu antara langkah segera intervensi yang telah pun diambil oleh pihak kerajaan menerusi Kementerian Kasar itu sendiri dalam usaha untuk memastikan bahawa kejadian sama di Balin tidak berulang dan mungkin juga melihat kepada lebih luas kepada kejadian-kejadian di daerah lain seperti berlaku juga di Kelantan. Usaha-usaha untuk memastikan kejadian banjir ini dapat diatasi dan juga di wilayah persekutuan telah pun dimaklumkan oleh menterinya sendiri Datuk Seri Syahidan Kasim tadi telah juga menyentuh mengenai usaha-usaha telah dilakukan oleh kementerian untuk memastikan bahawa kejadian sebegini bencana alam dapat diatasi dengan langkah jangka panjang dan juga langkah segera, Faris. Di hari seterusnya yang mungkin berlangsung selama 3 minggu lagi, apa lagi agaknya mungkin tumpuan dan perdebatan yang mungkin akan disentuh ketika sidang Dewan Rakyat ialah di mana ketika ekonomi global juga terus diancam dengan peperangan Rusia dan Ukraine dan juga masalah kekurangan bahan mentah dan sebagainya, dan ini yang berkait rapat dengan kebajikan rakyat kita sendiri. Apa lagi seterusnya selepas ini? Pastinya itu antara yang akan menjadi fokus sepanjang 3 minggu persidangan Dewan Rakyat ini. Namun untuk esok kita masih lagi menantikan kemaskini daripada pihak Dewan Rakyat untuk senarai aturan mesyuarat masih lagi belum dikemaskini untuk kita melihat aturan-aturan tersebut. Apa fokus-fokus utama selain hari ini kita melihat kepada kos sara hidup, apa lagi untuk esok. Pastinya kita tidak boleh menolak kemungkinan bahawa isu tersebut akan terus dibangkitkan, termasuk juga yang berlaku kekecohan hari ini mengenai usul berhubung tuntutan waris Sultan Sulu itu kemungkinan akan terus disuarakan oleh ahli parlimen di Dewan Rakyat esok. Namun untuk jam ini seperti mana kita maklumkan bahawa untuk senarai aturan mesyuarat itu masih lagi belum dikemaskini di portal rasmi Parlimen Malaysia dan kita akan bawakan perkembangan tersebut langsung dari masa ke masa, Faris, terutamanya untuk kita melihat kepada apa lagi intipati daripada sidang Dewan Rakyat pada sepanjang tempoh 3 minggu ini, Faris. Itu dia rangkuman hari pertama sidang Dewan Rakyat mesyuarat kedua penggal kelima Parlimen ke-14 yang akan berlangsung sehingga 4 Ogos depan. Itu perkongsian daripada Hasimi Muhammad dan juga kami di Astro Awani akan terus membawakan laporan langsung. Anda juga boleh dapatkan kandungan-kandungan ataupun konten berkaitan dengan Parlimen menerusi semua platform media sosial kami di Astro Awani. Kita berehat seketika, kembali selepas ini.